Team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Berita terkini. Perlawanan persahabatan di antara pasukan Malaysia menentang pasukan Syria akan berlangsung sebentar lagi. Ini merupakan perlawanan tertutup dan apabila ianya berstatus tertutup, sudah pasti semuanya akan berfikir bahawa mungkin tidak akan ada siaran langsung perlawanan membabitkan kedua pasukan ini. Namun ada segelintir penyokong Harimau Malaya percaya bahawa siaran langsung perlawanan di antara Malaysia menentang Syria ini akan ada. Mengikut perkongsian daripada majoriti penyokong tanah air, kita boleh saksikan perlawanan ini secara langsung hanya melalui peranti pintar. Jadi, saya akan ajarkan kepada anda semua bagaimanakah caranya untuk menonton perlawanan ini secara langsung. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan loceng di sini dan tekan Alt agar saya terus kekal membuat konten yang bermanfaat serta menarik untuk dipertontonkan kepada anda semua. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Perlawanan persahabatan antarabangsa membabitkan pasukan Malaysia dan Syria akan berlangsung pada jam 8 malam, waktu Malaysia. Anda semua boleh menyaksikan siaran langsung perlawanan ini secara terus di laman website Skor 808. Link pautan berkenaan live membabitkan Malaysia menentang Syria akan saya tinggalkan di bawah. Mengulas, Paulo Joshua, pemain naturalisasi Harimau Malaya itu menegaskan bahawa beliau tidak gentar dalam mengharungi perlawanan Piala Asia 2023 di Qatar yang bakal membuka tirai tidak lama lagi. Pemain kelahiran Brazil itu berkata, kedudukan ke-130 dunia bukan alasan untuk mereka merendah diri, sambil menggesa mereka perlu berjuang bermati-matian untuk mengharungi kempen Piala Asia 2023. Malaysia telah dilabel pasukan paling lemah menghuni kumpulan E apabila berada ranking ke-130 dunia, sambil jauh ketinggalan dengan Jordan yang menduduki ranking ke-87, Bahrain ke-86, dan Korea Selatan ranking ke-23 dunia. Paulo berkata, kami sedang menyesuaikan dengan cuaca dan keadaan padang, sebab itu kami tiba awal. Kami akan berdepan lawan yang sukar, dan jika pihak lawan tidak bermain dengan baik, kami mungkin melakar kejutan. Kami tidak boleh terlalu yakin, apatah lagi kami di ranking terendah, di peringkat kumpulan. Apa-apa pun, kami kena fokus pertemuan dengan Jordan terlebih dahulu, untuk mencerahkan peluang kemarahan kepusingan seterusnya. Itu adalah kata-kata dari Paulo Joshua dalam satu rakaman yang dikongsi oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Begitupun, tonggak di bahagian serangan itu sedar bahawa mereka perlu mengharungi satu persatu perlawanan dan paling penting, mereka harus membuka kempen dengan nada positif. Sudah pasti kami mahu menang. Kalau tidak tewas dalam perlawanan pertama berdepan Jordan dan mengutip mata ketika bertemu Bahrain, kami berpeluang untuk mara, tambahan pula ada slot 3 naib juara. Seluruh Asia akan menonton kejohanan ini. Kami berpeluang beraksi dengan pemain Liga Perdana Inggeris seperti Son Heung-min, jadi ia satu penghormatan buat saya di sini. Dan saya harap Malaysia akan layak lagi dan mencipta keputusan lebih memberangsangkan, kata pemain Kuala Lumpur City FC itu. Dalam keadaan ini, pastinya penyokong tanah air akan memberi tumpuan kepada individu yang bakal menggalas tugas sebagai ketua pasukan di bumi Qatar nanti. Hal ini kerana sudah tentu lilitan kapten skuad Harimau Malaya bakal menjadi tumpuan utama, kerana ia bukanlah tugas yang mudah untuk dipikul, apalagi melibatkan pasukan di negara Asia. Seperti yang diketahui, tugas kapten dalam sesebuah skuad bola sepak sememangnya memainkan peranan penting dalam mengawal pergerakan serta tempoh permainan rakan sepasukan dengan pengalaman dimiliki amat ditagih ketika beraksi di atas padang. Dalam pada itu, menerusi satu hantaran pemerhati sukan, Zulhelmi Zainal Azam di laman X, berkongsikan bahawa tonggak pertahanan Johor Darul Takzim JDT, iaitu Matt Davis, dan pertahanan Harimau Malaya, Dion Cole, antara pemain warisan yang bakal memakai lilitan kapten di Qatar nanti. Calon kapten, Matt Davis dan Dion Cole, bakal jadi pemain warisan pertama pakai lilitan kapten di pentas Piala Asia
selepas Allahyarham Mokhtar Dahari Piala Asia 1976, Soh Chin En Piala Asia 1980, dan Khairunnisa Sahabuddin, Piala Asia 2007, tulisnya. Dalam perkembangan lain yang dikongsikan oleh Astro Arena di laman X, Dion Cole antara pemain yang meraih undian tertinggi setakat ini untuk menggalas tugas sebagai kapten pasukan nanti. Selain Coles dan Matt Davis, tonggak Selangor FC, Brandon Gunn dan Faisal Halim turut tersenarai sebagai calon kapten Harimau Malaya. Dalam hantaran tersebut, Dion Cole meraih 53%, diikuti oleh Matt Davis sebanyak 26%, manakala Brandon Gunn dan Faisal Halim masing-masing mendapat 12% dan 9%. Untuk rekod, Malaysia pernah berdepan Syria sebelum ini apabila mengikat mereka 2-2 dalam perlawanan persahabatan antarabangsa di Stadium Bola Sepak University Chengdu pada 6 September tahun lepas. Dalam masa yang sama, Elstal dedah pemain warisan Harimau Malaya ada kelebihan di Qatar. Dia berkata, ia adalah ujian. Syria adalah pihak yang sukar. Kami menentang mereka sebelum ini di Chengdu, mengikat mereka 2-2. Tahap mereka sama dengan Jordan. Ia akan menjadi pemanasan yang baik sebelum perlawanan pertama. Kami tahu bagaimana pasukan Arab bermain, mereka memiliki kelebihan fizikal dan pantas. Tetapi kami mempunyai pelan permainan kami menentang pasukan ini semasa peringkat kumpulan. Dari sekarang sehingga perlawanan pertama, kami perlu berada pada tahap 100%. Kami sudah biasa dengan keadaan di sini, walaupun cuaca berbeza berbanding Malaysia. Di sini agak sejuk. Tetapi kebanyakan pemain warisan adalah dari Eropah, jadi kami sudah biasa dengan cuaca di Doha. Padangnya cantik, cuaca berangin, jadi kami tiada alasan. Kami mahu fokus dan bermain permainan kami, katanya. Pemain berketinggian 1.91 meter itu juga mempunyai hubungan yang baik dengan pasukan dan dijangka menjadi tonggak pertahanan Malaysia, melihat kepada pengalaman dan ketinggiannya. Selepas bersara, matlamat saya adalah untuk bermain untuk Malaysia semula. Mendapat peluang ini adalah satu penghormatan. Kami mempunyai pasukan yang bagus, saya suka bermain bersama mereka. Kita perlu kekal fokus dan membanggakan Malaysia. Kami juga perlu menikmati perjalanan itu, ujarnya. Mengulas perlawanan malam ini, sebahagian besar penyokong beranggapan perlawanan berkenaan masih belum cukup dalam mempersiapkan pasukan untuk mendepani saingan Piala Asia nanti. Antara cadangan yang membanjiri media sosial adalah apabila mereka mahu skuad kebangsaan mengharungi 2 perlawanan persahabatan sebelum berdepan Jordan. Tetapi, kesalahan akan hal itu tidak boleh diletakkan di bahu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM atau Kempangon, kerana perancangan awal menyaksikan Harimau Malaya akan berdepan Arab Saudi dalam satu lagi perlawanan persahabatan. Itulah sedikit ulasan yang ingin disampaikan oleh saya untuk video kali ini. Jika anda mempunyai sebarang pendapat, jangan lupa untuk tinggalkan pendapat tersebut di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.